Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat kembali belajar secara bersemuka selepas lebih kurang 100 hari, 3 bulan awak tak belajar subjek TMK ni. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tajuk berkaitan algoritma, pseudocode dan carta alih. Apa benda ni? Okey. Ini adalah asas kepada pengaturcaraan. Dalam TMK tahun 6 ni kita akan belajar asas pengaturcaraan. Belum kita boleh belajar basic programming, kita kena tahu asas-asas dia. Antara asas dia adalah algoritma, pseudocode dan carta alih. Okey. Sebelum kita masuk tajuk pada hari ini, sekarang saya akan ingatkan kembalilah, recall balik apa yang kita pernah belajar sebelum PKP hari itu. Awak boleh rujuk buku teks, muka surat 19, 20 hingga 21. Ada 3 perkara yang awak perlu tahu. Pertama, algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma ni ialah satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan. Ini awak boleh baca dalam buku teks. Pernyataan dalam algoritma mestilah boleh difahami. Algoritma boleh dijelaskan melalui pseudocode atau carta alih. Secara mudahnya apa yang saya boleh katakan di sini adalah algoritma, pseudocode dan carta alih ni dia adalah benda yang hampir sama. Cuma perbezaannya adalah, nanti kita akan lihat perbezaannya, dan sebenarnya ketiga-tiga benda ni adalah step by step, langkah demi langkah. Sebagai contoh, tahun lepas kita dalam RBT kita buat amali masakan. Nak memasak pun kita ada step by step kita. Kita tak boleh langkah step atau tinggal step. Bila kita tinggalkan satu step, semua tak jadi. Contoh, kita nak masak nasi goreng. Kita tinggal satu step. Contoh step pertama, kita kena buka api. Buka kuali tu. Api kat kuali tu kita kena buka. Tapi kita tak buka. Kita langkah step tu, kita terus masuk minyak, masuk sayur, masuk bawang, masuk ayam, kita gaul-gaul kacau-kacau, tapi api kita tak buka. Apa yang akan terjadi? Sampai sudahlah nasi awak takkan masak. Maksud dia di sini, dalam algoritma ni, kita kena ikut step. Kalau kita tinggal satu step, atau kita silap step kita, benda tu tak akan selesai. Contoh komputer. Kalau kita, dalam komputer ni adalah satu sistem. Kalau kita tak ikut step yang betul untuk buka komputer, sampai kesudah komputer kita tu tak akan berfungsi dengan baik. Itu adalah berkaitan dengan algoritma. Kalau awak tengok dalam buku teks ni, dia ada tunjukkan contoh situasi berkaitan algoritma. Situasi dalam buku teks ni, dia kata ada seorang tu, hamba Allah tu, dia nak pergi dari KLIA 2 ke stesen Ampang. Dia contoh dia naik flight, dia turun flight di KLIA 2, kemudian dia nak naik LRT ke stesen Ampang. Apa step-step, apa langkah yang perlu diikut? Contoh pertama dia kata, satu, beli tiket ke stesen Bandar Tasik Selatan di stesen KLIA 2. Beli tiket dulu, kemudian naik train laluan KLIA Transit, kemudian turun di stesen Bandar Tasik Selatan. Bila turun stesen tu, kena pergi pula beli tiket ke stesen Ampang, naik train laluan Seri Petaling, turun di stesen Chan Shaolin, naik train laluan Ampang, turun di stesen Ampang. Dia ada step dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksud dia dari KLIA 2 nak ke Ampang tu, dia ada 8 step yang dia perlu ikut. Contoh, kalau dia tak ikut satu step, contoh dia tak beli pun tiket ke Ampang. Sampai Tasik Selatan tu dia beli tiket pergi
Bukit Jalil. Kesudah dah tidak akan sampai ke Ampang. Itulah maksud algoritma. Yang mana kita kena ikut step by step tu dengan betul. Itu contoh yang diberilah. Kemudiannya, yang kedua adalah pseudocode. Pseudocode ni adalah satu set pernyataan yang merupai bahasa atau cara komputer. Ni awak boleh baca nanti. Kita tengok contoh saja. Okey. Ni ada contoh yang diberi. Awak tengok buku tab 19 tu, mula pilih warna merah, lukis, pilih warna. Okey. Kalau saya tunjuk macam ni awak tak faham. Saya tunjuk contoh dalam bentuk pen bagi contoh. Saya buka pen. Okey. Mula langkah dia, mula pilih warna merah. Okey, saya pilih warna merah. Okey. Kemudian dia cakap lukis garis ke kanan sepanjang 100 unit. Okey, saya lukis garis ke kanan. Okey. Langkah 3, pilih warna biru. Okey, saya pilih warna biru. Okey, lukis garis ke bawah sepanjang 100 unit. Okey, kita tadi merah terlalu. Okey. Mula-mula merah. Okey, pilih biru. Biru turun ke bawah. Okey. Langkah seterusnya pilih warna ungu. Ungu. Buat garis sepanjang 1 unit ke kiri. Okey. Seterusnya pilih warna hijau. Okey, buat garis ke atas 100 unit bagi contoh. Okey, ini contohlah. Okey, maksud step by step, akhirnya saya ikut step yang betul seperti yang diminta, akhirnya saya sudah berjaya menyiapkan satu bentuk segi empat. Okey, tamat. Ini contoh pseudocode yang mana kita ikut step dia. Okey. Kalau awak perhatikan, okey, saya akan buka nota. Perbezaan di antara algoritma dan pseudocode tu, dia hampir sama. Dia arahan dan bentuk tulisan, beli tiket naik train, contohnya pilih lukis. Kalau awak perasan, perbezaan dia adalah di pseudocode, dia ada perkataan mula, start, mula dan kemudian tamat. Mula dan tamat. Tapi dekat algoritma dia tidak ada perkataan mula dan tamat. Itu perbezaan algoritma dan pseudocode. Okey. Kemudian yang ketiga adalah carta alih. Kalau algoritma dan pseudocode dia dalam bentuk tulisan, tetapi carta alih ni dia menggunakan simbol. Dia menggunakan simbol-simbol geometri. Okey. Carta alih ini yang menggunakan simbol ni dia menjadi asas kepada programming pengaturcaraan yang digunakan. Contoh nanti ada, kita akan belajar, kalau buka sekolah nanti kita akan belajar macam mana menggunakan Scratch. Scratch tu adalah programming. Okey. Dan programming ni dia menggunakan simbol-simbol carta alih. Okey, kita pergi muka surat sebelah, muka surat 21. Ini adalah contoh carta alih. Kalau awak boleh lihat, mula. Okey. Kalau awak perasan dia ada bentuk bujur, dia ada bentuk segi empat, dia ada anak panah. Okey, mula hingga tamat. Okey, ini adalah carta alih. Okey, baik. Jadi hari ini tadi tu kita dah belajar sebelum PKP. Yes, saya rasa semua kelas dah belajar. Jadi apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah simbol-simbol. Ramai baru masuk sekejap. Okey. Okey, baik. Itulah. Ya, sebab bila saya buka ni, tu start tu. Saya buka first click. Okey, baik. Hari ni apa yang kita nak belajar adalah kita nak mengenal simbol-simbol yang ada dalam carta alih. Okey, simbol ni, setiap simbol dia ada makna dan ada fungsi yang tersendiri. Maksud dia, kita kena gunakan simbol yang betul. Tak boleh guna simbol yang salah. Okey, sebagai contoh kita lihat ya. Saya zoom sekejap.
Okey, simbol bujur. Pertama, simbol bujur. Okey, baik. Tadi saya minta awak sediakan kertas atau buku latihan bersama awak. Jadi sekarang ni catat, lukis simbol ni dan catatkan dia punya fungsi. Okey. Okey. Jangan tengok saja, ya. Saya boleh nampak ni, tengok saja. Okey. Sekarang ambil kertas dan pensel, lukis simbol dan tulis makna atau fungsi dia. Okey, yang pertama simbol bujur. Okey, ni simbol bujur. Simbol bujur ni dia fungsi dia adalah untuk kita mulakan tulis perkataan mula atau tamat. Mula sekali, mula atau tamat. Okey, sebagai contoh. Saya buka simbol bujur. Okey, saya tulis perkataan mula. Ini untuk memulakan carta alif. Setiap carta alif harus kita mulakan dengan simbol bujur ni. Mula. Okey. Simbol kedua adalah proses, iaitu simbol dalam bentuk segi empat. Segi empat tepat. Okey. Dia fungsi dia lah untuk menulis proses, aktiviti atau proses. Okey, nanti kita akan lihat. Okey. Seterusnya pilihan. Ini bentuk apa ni? Tahun 6 dah belajar ke belum dalam matematik bentuk ni? Tak belajar? Ada. Oh, darjah 3 dah belajar bentuk ni. Bentuk rhombus. Daniel Fadli kena salin ke? Ya, sila salin. Salin dalam buku TMK atau buku atau kertas kosong. Kita nak buka sekolah tak lama dah. Nanti saya akan semak lah siapa yang tak hantar, siapa yang hantar. Ada markah ni. Ini peringatan mesra pada hari ini. Walaupun awak rasa UPSR sudah tidak ada, tapi untuk pengetahuan awak, kita masih ada pentaksiran bilik darjah, PBD. Ya, PBD itulah yang awak akan bawa ke sekolah menengah. Kalau awak ada cita-cita nak ke sekolah asrama penuh, asrama tak berapa nak penuh, SMKA atau sekolah sains Presisi 92 di depan tu pun, awak memerlukan PBD. Termasuk TMK ni, PBD TMK ni akan dinilai lah. Ya. Kalau TMK yang awak dapat tahap penguasaan 2 saja, maksud dia mungkin peluang awak nak ke sekolah yang canggih-canggih tu kurang sikit lah. Itu adalah peringatan. Sedikit peringatan mesra di pagi hari. Okey, baik. Okey, ni bentuk ni adalah bentuk dia macam bentuk diamond, macam bentuk permata, tapi dalam matematik kita kenali sebagai rhombus. Saya dah rujuk cikgu matematik di sebelah saya ni, dia kata ni bentuk rhombus. Okey, bentuk rhombus ni fungsi dia adalah pilihan. Maksud dia kita akan diberi pilihan, sama ada pilihan tu betul atau pilihan tu salah. Okey, baik. Kemudian simbol anak panah. Simbol anak arrow ni, simbol anak panah aliran ni, dia adalah berfungsi sebagai aliran aktiviti. Atau dalam yang lebih mudah faham, setiap kotak ni, setiap bujur, setiap simbol tu, dia akan dihubungkan dengan anak panah. Macam ni contoh, mula, kemudian dia disambung ke kotak yang kedua dengan anak panah. Okey, kotak kedua, kotak proses. Okey. Kotak kedua, kotak segi empat ni adalah kotak proses. Sebagai contoh, proses 1 ataupun langkah 1. Apa langkah 1? Langkah 1 contohnya, kita nak buat air teh O. Okey. Langkah 1 mula-mula sekali, lepas mula kita kena masak, sediakan air panas. Contoh, sediakan air panas. Ini langkah 1.
Kalau awak perhatikan dalam catat alih ni, saya menggunakan kotak segi empat sebab ia adalah kotak proses. Okey, di antara kotak mula dengan kotak proses nombor 1 ni, saya guna anak panah. Anak panah ni, arrow ni, fungsi dia adalah sebagai aliran, aliran aktiviti. Okey, lepas dah kotak yang pertama, kita nak pergi ke kotak seterusnya pun, kita buat lagi satu anak panah lagi ke bawah. Dia macam tu. Maksudnya di setiap arahan tu dia ada anak panah dia. Okey, lepas tu kita pergi pada step yang ketiga, keempat, kelima, macam tu. Okey, baik. Okey, seterusnya simbol bulat. Simbol bulat ni dia berfungsi sebagai penyambung. Dia menggabungkan aliran yang berlainan. Tak dengar suara saya? Dengar je. Dengarlah cikgu. Kenapa ada yang tak dengar? Dengar. Saya dengar orang mute. Ada yang mute. Saya dengar. Ameh. Mungkin masalah problem mindset kawan awak kot. It's Danish. Saya dengar cuma tak jelas. Tak jelas? Jelas? Sekarang jelas tak? Jelas. Tapi Wait. I know. Okey. Setakat ni, siapa yang tak faham? Sekarang ni siapa yang tak faham tentang apa saya terangkan ni, boleh tulis pada ruangan komen. Okey, taruh mic. What do you want? Sekarang siapa yang tak tutup mic tu? Ashwini tak tutup mic. Saya tutup. Isha Nushwa pun tak tutup mic. Saya tolong tutup. Dah, ada lagi tak bunyi? Nazmi Danish tak tutup mic. Okey, baik. Okey, baik. Kita sambung balik. Okey, setakat ni semua faham lah. Kalau tak faham, boleh tulis di ruangan chat di bawah, komen apa yang awak tak faham. Mungkin ada sebarang persoalan. Okey. Kalau awak faham, di akhir pembelajaran ni, kita ada latihan yang awak akan buat. Dan latihan itu akan dinilai. Bukan. Jadi, dengar elok-elok apa saya terang ni, nanti awak akan buat latihan. Latihan akan diberi lepas ni. Dan latihan tu perlu dibawa, perlu diserahkan bila sekolah buka dalam masa 2 minggu daripada sekarang. Okey. Utamanya hari Rabu. Hari Rabu sekolah buka tu Khamis ke Rabu. Okey. Bertuahnya kelas 6 fokus akan bersama saya untuk subjek TMK. Okey, baik. Kita sambung balik. Tadi kita sambung, kita simbol bulat. Bulat ni atau bentuk adalah penyambung. Dia menggabungkan aliran yang berlainan. Seterusnya, ni bentuk apa ni? Ni bentuk trapezium. Dia simbol kepada input atau output. Apa maksud input? Apa maksud output? Okey. Input, kalau kita bagi bahasa Inggeris, in, masuk. Put, letak. Input maksud dia letak ke dalam. Input, masukkan ke dalam. Memasukkan sesuatu. Output, out, keluar. Maksud dia mengeluarkan sesuatu. Jadi simbol ni adalah simbol input output. Nanti dia akan tengok. Okey.
Okey, baik. Sekarang kita tengok contoh. Contoh yang diberi dalam modul ini adalah berkaitan dengan satu tugasan untuk menyediakan air kopi. Awak perlu sediakan air kopi. Dalam algoritma, arahan yang diberi adalah pertama, masak air. Ini algoritma. 2, masukkan kopi ke dalam cawan. 3, masukkan gula. 4, masukkan air panas ke dalam cawan. Ini adalah arahan algoritma. Okey. Maksud dia direct je. Masak air, masuk kopi, masuk gula, masuk air panas, siap. Tu algoritma, dia ringkas, basic. Jadi setengah orang kadang-kadang tak faham. Okey. Pseudocode dia ada perkataan asas sekali, kita kena tulis mula. Langkah kedua, baru start masak air, masukkan kopi ke dalam cawan, masukkan gula, masukkan air panas ke dalam cawan, tamat. Okey, maksudnya macam tadi kat ni, beza antara algoritma dengan pseudocode adalah arahan ni sama saja dalam bentuk tulisan, cuma pseudocode ni dia ada perkataan mula-mula sekali, dia ada perkataan mula dan akhir ditutup dengan tamat. Okey. Kalau catat alih, proses membaca kopi. Langkah pertama, simbol bujur ni, perkataan mula. Okey, daripada perkataan simbol bujur mula, bujur ni adalah fungsi dia mula atau tamat. Okey. Kemudian dia sambung dengan arrow anak panah ni ke bawah. Langkah kedua ditulis masak air. Masak air dia menggunakan simbol segi empat. Segi empat tepat. Simbol segi empat tepat adalah simbol proses. Proses, aktiviti atau proses. Jadi aktiviti dia adalah masak air. Okey, itu langkah satu. Okey, sambung dengan anak panah kedua. Dia menggunakan apa ni? Simbol trapezium. Masukkan kopi. Trapezium lagi. Masukkan gula. Trapezium lagi. Tuang air panas ke dalam. Ke dalam cawan lah, ni tak nampak habis. Trapezium adalah input, masukkan, masukkan. Sebab ni proses masak air. Masak air kita tak masukkan apa. Ni adalah trapezium ni dia adalah input. Input. Langkah input. Input ni kita masuk apa? Masukkan kopi ke dalam cawan. Masukkan gula ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Ni adalah input. Kemudian ada penyambung arrow ni, langkah seterusnya dia tak ada masukkan, dia adalah proses, kacau. Okey, bila semua masuk semua, kita kena kacaukan air tu. Jadi dia adalah proses. Kemudian simbol akhir guna perkataan bujur adalah tamat. Okey, ni adalah contoh ringkas proses membacuh kopi. Dan banyak lagi sebenarnya simbol sebagai contoh pilihan, penyambung. Tapi ni yang lebih advance lah. Kita tak tunjuk dalam ni. Kita tunjukkan yang basic saja. Ni adalah basic proses membaca kopi. Ini adalah basic penggunaan carta alih. Okey, baik. Okey, baik. Jadi kalau nak tengok yang lebih detail, yang menggunakan keseluruhan simbol tu, boleh buka buku teks. Sekarang siapa yang ada buku teks boleh buka. Yang tak ada boleh tengok kat skrin. Saya tengok PDF. PDF ada dalam web pun ada ni, dalam iPad. buka kat web. Okey, buku surat 22. Berdua. Okey. Simbol ni, gambar pusat kesihatan ni, dia pergi dekat pusat kesihatan ni. Stop it. Do your work. Okey, dia dengan cikgu dia di pusat kesihatan.
Okey. Cikgu Nora membawa Nadia untuk mendapatkan rawatan di pusat kesihatan. I need some space. Terdapat satu carta alih yang menunjukkan proses pendaftaran pesakit luar di pusat kesihatan tersebut. Hey, Okey, contoh dekat PC 9 tu kat food court tu awak pergi pusat kesihatan, sebelum awak masuk, contoh di demam, Nadia ni demam. Bagaimanakah simbol carta alih berikut dapat membantu Nadia memahami proses pendaftaran pesakit luar di pusat kesihatan tersebut? Okey, contoh, awak pergi dekat klinik kesihatan, awak tak pernah sampai pun sebelum ni. Bila awak sampai tu awak tak tahu awak nak pergi ke mana. Tengok semua orang duduk berbaris. Okey, salah berbaris, salah beratur, last sekali awak tunggu berjam-jam, awak tak dapat masuk pun jumpa doktor. Jadi dekat bahagian pendaftaran tu dia ada buat carta alih. Jadi awak boleh tengok carta alih. Okey, jom kita tengok carta alih ni. Okey, Nadia tanya cikgu dia, "Cikgu, mengapakah simbol pada carta itu tidak sama?" Okey, cikgu Nora jawab, "Setiap simbol pada carta itu mempunyai maksud tertentu." Okey, kita dah belajar simbol dia. Okey, kita cuba tengok mula-mula sekali dekat carta alih tu. Langkah pertama, mula, berada dalam simbol ujung. Kemudian ada anak panah ke kotak segi empat, pesakit mengambil nombor di kaunter. Maksudnya ini adalah langkah satu. Langkah satu, pesakit mengambil nombor di kaunter. Okey, kedua, langkah dua, ataupun kita sebut sebagai dalam simbol tadi sebagai proses dua. Pesakit meletakkan nombor yang dikepilkan dengan dokumen pengenalan diri dalam bekas yang disediakan. Okey, maksud dia ambil nombor kat kaunter, keluarkan IC kad pengenalan, okey, kepil dengan nombor yang awak ambil kat kaunter tu, letak dalam bekas. Itu arahan dia. Okey. Kemudian ada anak panah ke kotak ketiga, kotak seterusnya, masih lagi kotak aktiviti. Petugas kaunter mengambil dokumen pengenalan diri untuk carian rekod. Okey, dia akan cari rekod pernah datang atau tidak sebelum ni. Okey, dia akan cari rekod. Okey, dia akan tanya, langkah seterusnya, ada rekod? Okey, ada rekod ni, dia menggunakan simbol apa? Siapa tahu? Okey, siapa tahu? Okey, ada rekod ni dia menggunakan simbol pilihan. Sama ada benar atau salah, simbol pilihan. Atau kita sebut sebagai simbol rhombus, bentuk rhombus. Ada rekod. Okey, maksudnya di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama ya, pilihan kedua tidak. Okey, kalau tidak, okey, dia buat anak panah ke kanan. Kalau tidak, petugas dia akan menyediakan satu kad rawatan baru. Okey, balik-balik ada rekod, ya. Maksudnya ada dua pilihan sini, ya atau tidak. Kalau ya, petugas kaunter merekodkan maklumat pesakit dalam buku pendaftaran pesakit luar. Kalau ada rekod, ya, terus dia daftarkan, direkodkan. Kalau tak ada, dibuka dulu kad rawatan, barulah dia rekod. Okey, awak nampak tak? Sampai di sini, siapa yang tak faham? Kalau siapa ada soalan, boleh tanya di ruangan chat. Okey. Aisyah Nuswa, pilihan. Okey, betul. Okey. Hazram Yaakob, fotografi. Orang fotografi, pilihan. Okey, betul. Okey. Maksud dia kalau tidak ada soalan, semua faham. Simbol rhombus tu, simbol pilihan tu, maksud dia ada dua pilihan. Ya atau tidak. Okey. Seterusnya, bila dah selesai dekat ya atau tidak tu, petugas kaunter dia akan merekodkan maklumat pesakit dalam buku pendaftaran pesakit luar, masih lagi menggunakan simbol segi empat, iaitu simbol berkaitan dengan aktiviti atau proses. Maksudnya proses yang seterusnya. Okey. Bila dah ada rekod, kemudian proses seterusnya pesakit membuat bayaran. Okey. Rekod seterusnya, petugas menyerahkan dokumen pengenalan diri dan nombor giliran perawat kepada pesakit, kemudian tamat.
tamat dalam bentuk simbol bujur. Okey. Siapa ada soalan? Jangan tanya soalan bila nak jumpa doktor. Dia belum jumpa doktor lagi. Tu bila dia dah tamat tu maksud dia dah boleh pergi jumpa doktor lah, bukan terus balik. Tamat untuk sedia menunggu giliran untuk jumpa doktor. Itu adalah carta alih di pusat kesihatan. Maksud dia dalam setiap proses di dunia ni kita boleh bentukkan dia dalam bentuk carta alih. Okey, baik. Ni Amsyar Safi pelajar 5. Okey, baik. Amir mana? Muhammad Danish Hilmi. Hai Amir dan Danish. Hai Amir, ni Danish. Okey, saya cadangkan awak berdua ni WhatsApp je lepas ni. Dua orang. Okey, baik. Saya tanya sekali lagi, siapa ada soalan? Kalau tidak ada soalan, maksud dia awak dah faham. Dan saya akan memberi latihan kepada awak. Dan awak boleh jawab latihan. Sekarang sudah pukul 10.40 pagi. Dah lebih kurang setengah jam lah saya beri taklimat ataupun saya beri maklumat berkaitan dengan simbol-simbol dalam carta alih ni. Okey, semua dah faham kan? Okey. Kalau semua dah faham, sekarang saya akan bagi latihan. Kat latihan tu dalam okey, sekarang buka buku teks muka surat 24. Muka surat 24. Ya, lebih. Okey. Dalam muka surat 24 dia ada tulis cekat folio. Aktiviti berikut merupakan langkah-langkah membeli makanan di kantin sekolah pada waktu rehat. Okey. Awak pun dah lama tak membeli di kantin. Jadi sebelum awak membeli di kantin, awak boleh buat carta alih untuk berkaitan dengan langkah-langkah membeli makanan. Okey. Dalam buku teks ni, dia dah bagi setiap arahan tu. Tapi kalau awak perasan, dia tidak ada simbol. Jadi apa yang awak perlu buat pada hari ini sebagai latihan, awak perlu melengkapkan semua tu dalam bentuk simbol. Masukkan simbol dia. Sama ada simbol rhombus, trapezium, segi empat, anak panah dia, arrow dia tu, masukkan semua. Okey. Latihan ini boleh dibuat dalam buku latihan TMK masing-masing, atau sesiapa yang tidak ada buku latihan TMK boleh buat di atas helai kertas A4. Okey. Latihan ini perlu disiapkan pada hari ini dan bawa semula yang latihan telah siap ke sekolah bila sekolah buka nanti. Dan seperti yang saya cakap, latihan ini akan dinilai markahnya. Okey, baik. Buku teks muka surat 24. Tak ada alasan yang kata buku teks saya tak ada buku teks saya kat sekolah pun tak ada alasan, sebab buku teks TMK tahun 6 ada dalam laman web. Awak Google saja buku teks TMK tahun 6. Ada. Kawan awak cakap ada. Jadi tak ada alasan. Okey, baik. Jadi saya tanya lagi untuk sekian kalinya, siapa yang ada soalan boleh tanya sekarang. Okey, kalau tidak ada soalan, saya rasa semua dah faham, semua dah pandai.
Okay, ada berbaki malam minit ni, awak boleh mula buat latihan. Dalam buku tulis ke? Ya, betul, dalam buku tulis TMK. Kalau tidak ada buku tulis, buat dalam kertas A4. Hantar dekat mana? Hantar buka sekolah ni, hantar by hand. Buka, kita nak buka sekolah tak lama lah, 2 minggu lagi. Jadi awak ada masa 2 minggu untuk buat latihan ni. Baik, Okey. cikgu. Okey, baik. Cikgu TMK masing-masing lah. Jangan hantar kat cikgu TMK tahun 5, TMK tahun 6. 6B, 6F, 6C hantar kat saya. 6A, 6D, 6E, 6G hantar kat cikgu Ashikin. Okey. Okey, sekiranya nak print pun boleh. Nak print pun boleh. Kalau ada komputer nak buat cantik-cantik pun ikutlah. Buat. Asalkan awak buat, itu saja. Okey. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Akhir kata daripada saya, selamat menghabiskan sisa-sisa cuti anda selama 2 minggu ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, selamat Hari Raya Aidiladha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Okay, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Mantap.